ada keberanian dan keazaman politik kita nak selesai masalah ini. Ini yang tidak ada. Keberanian dan keazaman politik. Satu tu melalui tindakan-tindakan akta-akta tadi. Ya, kalau kita orang putih kata, if you don't have political will, you will create political ill. Ini yang ada sekarang. Kena ada keazaman politik, tubuh akta perpaduan nasional. Jika itu perlu, tubuh. Kalau ada media yang melaporkan isu-isu sensitif, perlu tutup. Perlu tangkap. Asalkan kita dakwa mereka secara betul, disahkan oleh mahkamah, mereka memang mengancam keselamatan negara. Itu satu cara dah. Tak boleh cara lembut. Tapi ini memerlukan keazaman politik. Kita boleh tengok pada hari ini kalau anak-anak muda khususnya masyarakat TikTok ini, ya, kalau kita tulis sesuatu, pemimpin kata sesuatu, ya, bagaimana pemimpin itu dikeji, diberi gelaran yang pelik-pelik sehingga kita nak sebut pun tak sanggup. Jadi pada mereka itu biasa hasil daripada ketaksuban itu. Tetapi kalau mereka sokong, mereka akan angkat seseorang itu sebagai seperti mereka, seperti malaikat, seperti tidak ada kesilapan pada pemimpin yang mereka angkat. Inilah dikotomi masyarakat kita, ya, pemisahan masyarakat kita yang ada pada hari ini, hasil daripada ekstremisme ini. Sampai hari 15 itu luar biasa memecah belahkan masyarakat, and we cannot allow this to continue. Ya, tak boleh kita benarkan ini bersambung-sambung, tak boleh. Sebab ini negara kita, hak kita dan rakyat semuanya layak dan wajar untuk hidup dalam keadaan yang harmoni. Kita tak boleh lagi tegang dalam hubungan kaum sesama kita, dalam hubungan agama sesama kita. Dahulu ketegangan kaum itu antara Melayu dengan bukan Melayu. Itu ketegangan kaum, Melayu dengan bukan Melayu. Tapi sekarang ini sesama Melayu kita tegang. Sesama Islam pun kita tegang. Jadi suasana itu cukup berbeza, memerlukan satu tindakan yang juga luar biasa. Betulkah Melayu terancam itu? Itu satu persoalan yang perlu dijawab. Realitinya kita kena terima negara kita ini majmuk. Artikel 1 perlembagaan sudah nyatakan bahawa kita ini negara Malaysia. Negara kita ini dinamakan Malaysia, bukannya dinamakan negara Tanah Melayu. Tetapi sampai pada hari ini pun kita tengok bila isu ini dimainkan, ya, oleh anak-anak dengan pembohongan fakta. Ini adalah pembohongan fakta, pengherotan ilmu. Ya, kita tak boleh nak jawab. Ya, politik kebencian sehingga anak muda tidak menghormati lagi orang tua. Sehingga rakyat tidak lagi menghormati pemimpinnya. Kita sanggup tak kita tengok, kita sebagai orang tua, kita tengok anak muda, mereka ini berilmu, ustaz-ustaz, doktor, engineer, knowledge mereka berilmu. Bahasa mereka, adab mereka, akhlak mereka tidak ada hanya kerana perbezaan politik. Bagaimana itu? Jadi politik kebencian ini saya fikir kena dinoktakan secepatnya. Ya, kerana kebencian ini kalau berterusan dengan cara yang seperti ini dia boleh mengancam kestabilan politik negara. Bila politik negara tidak stabil, banyak kesannya. Pertamanya negara lain pun tak percaya pada negara kita. Macam saya dahulu, sebelum ini saya menyokong betul-betul secara terbuka. Saya tidak menyokong Pakatan Harapan begitu, tapi saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim secara terbuka, ya, untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Kerana saya mengharapkan perubahan ini. Ya, saya mengharapkan perubahan ini. Dan saya harap betul-betul boleh dibuat untuk membawa negara kembali cemerlang di pentas dunia. Itu mustahak. Ya, supaya negara kita kembali cemerlang di pentas dunia, kerana saya yakin Datuk Seri Anwar kemudiannya boleh menstabilkan politik negara, boleh dengan secara itu boleh menarik pelabur untuk datang, foreign direct investment to come into our country, and kemudian kita boleh sediakan peluang-peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat. Itu sebabnya secara terbuka, ya, sampai dalam PRU ke-15 saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, ya, doa saya, harapan saya dan keluarga kemudiannya menjadikan realitinya pada hari ini.